Baik, kita bersua kembali. Saudara, pada tahun 2022, bulan November, Jabatan Perangkaan Malaysia telah merekodkan atau menerbitkan statistik jenayah Malaysia 2022 yang merekodkan 9 statistik jenayah terpilih bagi tahun 2019 hingga 2021. Meskipun kes jenayah indeks menurun sebanyak 19.3%, meningkat berbanding tahun sebelumnya, namun kes jenayah komersial yang dilaporkan pada tahun 2021 meningkat 15.3%. Persoalannya, apa kaitannya kes jenayah dan juga universiti? Peranannya kita akan bincangkan dalam topik Mahasiswa Duta Anti Jenayah dalam Komuniti bersama dengan dua tetamu kita di studio hari ini, Encik Bukriman Sabri, Penjaras Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM, Fellow Bersekutu Perhubungan dan Kebajikan Naib Chancellor UPM atau nama manjanya Encik Buk. Ya, dan juga kita ada Irdina Ibrahim, Timbalan Pengarah 2 Program Remaja Bayangan Sahabat dan juga Pelajar Bakti Siswa Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita nak cakap pasal mahasiswa Duta Anti Jenayah ni. Encik lengkap berjubah. Satu cerminan yang baik sebenarnya. Sebenarnya kita nak tanya juga, jenayah ni memang perkara yang tidak baik, tapi persoalannya apa objektif pelaksanaan program bersama komuniti dan apa kaitannya sebenarnya dengan peranan universiti dalam melahirkan graduan yang berkualiti? Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Kalau kita melihat kepada pembentukan mahasiswa di IPTA ini, pembentukan mahasiswa di IPTA ini merangkumi dua aspek utama, ya. Satu aspek akademik, satu adalah aspek pembentukan sasiah, ya. Jadi dalam konteks pembentukan sasiah ini, ya, kita nak melihat bahawa mahasiswa ini mampu untuk menampilkan diri bukan sahaja di khalayak akademik tetapi juga di khalayak masyarakat. Okay. Jadi untuk memberikan satu penampilan mahasiswa di khalayak masyarakat ini ataupun komuniti ini, jadi kita merasakan bahawa komuniti perlu dekat dengan mahasiswa, mahasiswa perlu dekat dengan komuniti. Jadi penganjuran program komuniti oleh mahasiswa ini suatu yang sangat pentinglah untuk pembentukan sasiah pelajar itu sendiri, mahasiswa itu sendiri. Terutamanya kita sebut sebagai kemahiran insania. Soft skill mereka. Jadi dalam konteks UPM sendiri, kita ada kursus core curriculum kredit yang ditawarkan oleh Pusat Core Curriculum dan Pelajar. Melalui kursus ini, pelajar dikendaki untuk melaksanakan program komuniti. Jadi program komuniti ini ada dua bentuk. Satu kita panggil sebagai service learning program. Yang kedua adalah community based program. Ya, jadi kedua-dua program ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk dekat dengan komuniti dan pada masa yang sama kita menekankan aspek knowledge transfer kepada komuniti. Jadi knowledge transfer tu sangat penting untuk pelajar bawakan program kepada komuniti. Baik, knowledge transfer. Saya nak tanya juga Irdina berkenaan dengan knowledge transfer tu. Kebil ya. Irdina, kalau cakap pasal knowledge transfer tu, perkongsian ilmu itu kita nak sampaikan kepada komuniti, macam mana cara nak bagi mereka ni faham, sebab awak tu mahasiswa, kita ni muda. Tapi bila kita nak pergi kat komuniti yang mungkin berusianya lebih tua daripada kita, lebih senior ataupun mungkin lebih muda yang mungkin kurang faham, kurang arif berkenaan dengan jenayah. Apa kaedah cara Irdina itu sendiri? Jadi pada pendapat saya, cara bagaimana mahasiswa ini ingin menyampaikan ilmu tersebut kepada orang yang lebih tua dengan mengadakan kempen program komuniti seperti ini yang sebagai contoh sebelum ini program yang kami adakan iaitu pada 13 hingga 15 Januari iaitu program Kamp Kepimpinan. Ini turut melibatkan komuniti iaitu masyarakat. Jadi masyarakat kami mengadakan beberapa program yang aktiviti bersama masyarakat seperti aktiviti rewang dan sebagainya. Jadi dengan cara-cara itu kami dapat mendekatkan dan menyampaikan mesej itu kepada masyarakat. Jadi maksudnya dalam konteks ni saya dapat lihat Cik Buk, ia memerlukan lebih ramai mahasiswa untuk terlibat secara langsung. Tapi macam mana cara kaedah UPM sendiri nak meramaikan, mengimarahkan lagi program-program macam ini supaya pelibatan mahasiswa tu lebih ramai? Bukan terpaksa tapi dengan relanya. Betul. Kita di UPM sendiri di bawah kursus core curriculum kredit kita menawarkan hampir 150 kursus yang mana setiap kursus ini
mempunyai elemen penglibatan bersama komuniti. Di mana kursus-kursus ini mereka wajib melaksanakan program bersama komuniti. Jadi dekat situ memberi pendedahan kepada mahasiswa ini untuk melaksanakan dengan program komuniti. Dan juga kita menggalakkan pelajar-pelajar sama ada di peringkat kelab, persatuan di UPM ataupun di peringkat kolej kediaman untuk melaksanakan program bersama dengan komuniti. Jadi ini bertepatan dengan tema UPM sendiri, iaitu berilmu berbakti. Jadi kita menyahut slogan UPM ini dengan mahasiswa sendiri turun pada komuniti. Dan pihak pengurusan universiti, Naib Chancellor kami sendiri menggalakkan pelajar untuk terlibat dalam program-program bersama komuniti. Jadi ini merupakan satu kaedah di mana pelajar ini mampu menyampaikan bentuk-bentuk ilmu kepada komuniti, dan dalam konteks program yang kami laksanakan baru-baru ini, di mana kita memberi tumpuan kepada pencegahan jenayah. Peranan mahasiswa untuk menyampaikan maklumat kepada komuniti supaya mereka mampu untuk menangani jenayah bersama dengan komuniti. Jadi banyak program yang kami laksanakan yang memberi fokus tentulah dalam isu-isu masyarakat ataupun isu-isu sosial dalam komuniti. Baik. Irina, tadi Encik Bu ada bercakap berkenaan dengan kemahiran ataupun soft skill. Jadi pada pendapat Irina sendiri, apa yang Irina dapat belajar daripada pelibatan dalam program ini, dan juga apa soft skill yang peserta lain dapat, mungkin Irina juga dapat selepas daripada program ini, pelibatan dalam program ini? Jadi apa yang saya dan para peserta yang lain dapat adalah iaitu daripada kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah ini merupakan satu penekanan yang ditekankan oleh kerajaan sendiri, bukan sahaja satu saranan dalam bentuk ilmu pengetahuan saja, tapi apa yang lebih penting sekali ialah apabila kita dapat mendidik dan membentuk masyarakat, lebih-lebih lagi para graduan yang akan dalam membentuk pembentukan personaliti unggul. Jadi apa yang kami dapat daripada program ini adalah nilai kesukarelawan, dan dalam masa yang sama kami juga mendapat dan meningkatkan nilai insaniah dan integriti dalam diri kami dan juga para peserta yang lain. Dan ia juga dapat melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang mempunyai sifat yang terpuji dan apabila melakukan program bersama komuniti, aktiviti bersama komuniti ini. Okey, baik. Cik Buk, bila tadi Irina, saya suka Irina cakap berkenaan dengan personaliti yang unggul. Sebenarnya satu personaliti yang unggul itu satu perkara yang besar untuk kita nak tafsirkan kepada ramai. Untuk melahirkan satu personaliti mahasiswa yang unggul, kalau kita lihat baru-baru ini 2 bulan lepas pada bulan 11 pilihan raya umum ke-15, usia mengundi itu diturunkan kepada usia 18. Jadi maksudnya keputusan anak muda mungkin dalam lingkungan mahasiswa ni untuk membuat keputusan yang matang itu perlu dalam sebuah perjalanan kehidupan. Persoalannya, bagaimana sebenarnya untuk kita nak membentuk belia ini supaya dapat memimpin ahli masyarakat setempat dan juga dapat membenteras jenayah dan juga skam dalam negara? Okey, di sinilah peranan IPTA ataupun universiti itu sendiri untuk memberikan pengetahuan dan juga pengalaman kepada mahasiswa mereka. Jadi melalui banyak program pendedahan program bersama komuniti ini secara tak langsung, mahasiswa ini terdedah dengan isu-isu semasa. Isu-isu yang kita sebut sebagai isu skam, isu penipuan di pasaran, semua hujung jari, semua di hujung jari kan. Dan jenayah ni sebenarnya dalam konteks jenayah ini kita melihat jenayah ada dua konteks yang utama. Satu adalah konteks jenayah fizikal, pecah rumah, mencuri, merompak, membunuh dan sebagainya. Kemudian era sekarang ni banyak jenayah-jenayah scam di alam maya, di online kan. Dan kedua ni memberi kesan negatif kepada masyarakat, kan. Jadi bila kita bercakap tentang nak melahirkan mahasiswa unggul, mahasiswa ini bukan sahaja cemerlang dari segi akademik yang saya sebutkan tadi, tetapi juga mereka mempunyai sasiah yang bagus, yang baik, yang boleh diteladani oleh
masyarakat. Betul. Ya. Jadi nak menjadikan mereka unggul ni ya bukan satu proses yang mudah lah ya. Kami di IPTA merancang banyak program pembangunan sasiah, kendiri, kepimpinan ya untuk melahirkan mahasiswa yang unggul ni. Dan salah satu dia ialah pendedahan yang kami berikan melalui pelajar-pelajar khusus Koko berkredit ini di mana Edina sendiri selaku timbalan pengarah diberikan pendedahan untuk mengendalikan program bersama dengan komuniti. Jadi bila kita duduk bersama komuniti itu di lembah pantai, komuniti lembah pantai, dekat sini ya? Dekat sini. Jadi mahasiswa terdedah dengan isu-isu sosial dan mereka juga dapat membantu masyarakat ya untuk mencari solusi ataupun solusi bagi isu-isu sosial yang berlaku di komuniti. IPTA merancang lama Cik Bok, saya pasti, untuk melahirkan mungkin seorang graduan yang terpuji, yang unggul. Tapi kita nak tahu juga apa antara cabaran yang Edina hadapi dan juga peserta lain, mungkin kawan-kawan hadapi dalam pelaksanaan program kali ini. Cabaran, ya, cabaran kami ialah kami merupakan, kebanyakan daripada kami merupakan pelajar-pelajar tahun 1. Jadi cabaran yang kami hadapi ialah kami masih lagi kurang daripada segi kemahiran insaniah dan juga kemahiran komunikasi kerana kami tidak pernah mengendalikan program seperti ini sebelum ini, tetapi ini merupakan pengalaman pertama buat kami. Jadi kami masih banyak lagi yang perlu kami asah dan masih banyak lagi yang perlu kami asah dan pelajari pada masa yang akan datang dengan mengadakan program sebegini lagi. Baik. Itu kalau dari segi cabaran yang Cik memang dari pandangan pensyarah mungkin berbeza, daripada dengan pelajar mungkin berbeza. Tapi objektifnya sama. Jadi apa antara objektif daripada pihak UPM sendiri dan juga matlamat untuk penganjuran program-program seperti ini? Okey, bila kita melihat kepada penganjuran program ya bersama komuniti ini, sama ada program tersebut bersifat kita panggil sebagai service learning program, di mana tumpuan kepada penyampaian ilmu pengetahuan, knowledge transfer tadi, dan juga program community based program, community service program, di mana program community service program ini kita memberi khidmat kepada masyarakat. Ya. Jadi dalam konteks kita nak melahirkan mahasiswa unggul, mahasiswa holistik ini, pihak universiti memang menyokong penuhlah usaha-usaha pelajar untuk melaksanakan program ini secara berterusan. Kalau tadi Irina sebut pelajar tahun 1 diberi pendedahan awal untuk melaksanakan program ini, itu cabaran pada mereka. Sebab apa? Sebab dia mengasah mereka punya kemahiran insaniah. Kemudian apabila selesai saja pada tahun pertama, mereka akan masuk ke Kolej Kediaman dan pelaksanaan program di peringkat Kolej Kediaman, Persatuan dan Kelab. Jadi ini adalah proses berterusan. Proses berterusan. Baik Cik, kita ada beberapa minit saja lagi. Mungkin secara ringkas sikit nasihat ataupun pandangan kepada penonton luar sana. Okey, insyaAllah. Saya berpandangan mahasiswa perlu mengambil kesempatan selagi mana mereka berada dalam universiti untuk menimba sebanyak mungkin pengetahuan dan pengalaman yang mana mereka boleh sumbang kepada masyarakat. Dan dalam konteks program yang kita laksanakan baru-baru ini, saya suka mengesyorkan agar setiap universiti kalau dapat bentuk kita dulu ada rukun tetangga untuk menangani masalah jenayah di dalam komuniti. Jadi kalau dalam kampus sendiri kita dapat mewujudkan rukun siswa di mana mahasiswa ini berperanan untuk menjaga kampus mereka sendiri melalui kumpulan badan beruniform, MPP, MPK dan sebagainya. Kita bagi tanggungjawab kepada mereka supaya mereka lebih cakna dalam kampus dan akhirnya sifat cakna itu mereka bawa kepada dalam komuniti, insya-Allah. Saya pasti itu semua segala rencana itu dah direncana dengan baik, insya-Allah akan insya-Allah hari nanti. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Bukimah Sabri dan juga Edina Ibrahim kerana sudi bersama kita pada hari ini Lensa IPT. Itu dia tadi berkenaan dengan mahasiswa Duta Anti Jenayah dalam komuniti. Terima kasih. Dan kepada anda penonton di luar sana, jangan ke mana-mana sebab lepas ini kita ada 2 lagi slot kita akan bawakan kepada anda. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT.